Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal serta pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Inayatur Rahman Kampung Batu Laut, yang dimulakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian bulanan kita, kuliah bulanan dalam bab faraid, yang mana kita akan sama-sama mendalami, membaca kitab Faham Faraid. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-25. Tuan-tuan yang ada kitab Faham Faraid, boleh buka muka surat 25. Yang lepas kita dah sentuh dalam bab sahabat yang mahir ilmu faraid, iaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung dalam bab kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid, yang pertama, ianya merupakan penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan penentuan daripada imam-imam mazhab, bukan penentuan daripada tok-tok guru, bukan penentuan daripada ustaz-ustaz, tetapi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa bahagian suami, berapa bahagian ibu, ayah dan sebagainya, semuanya itu adalah penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena faham betul-betul kepentingan tentang ilmu faraid ini. Apa dia? Yang paling penting adalah, yang paling utama adalah ianya adalah ketentuan, penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selaku kita hamba, bila Tuhan kita menentukan sesuatu dasar atau peraturan, kita sebagai pekerja kena ikutlah. Ini ibarat kita sesama manusia. Kita sebagai pekerja dan majikan meletakkan peraturan, apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan. Bahkan bukan hanya menentukan, mewajibkan, memfardukan kepada kita untuk apa? Melaksanakan faraid. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, tetapi pilihan pertama. Bila kata fardu ain itu, fardu apa? Fardu menentukan. Bukan wajib bahagi, tidak. Wajib bahagi pada faraid itu lebih baik, tetapi bukan wajib pada itu yang dikatakan fardu. Yang dikatakan wajib fardu ain, fardu membahagikan itu adalah dengan menentukan. Dalam erti kata lain, waris-waris yang berhak mendapat tahu dahulu
tahu bahagian dia mengikut perkiraan atau ketentuan faraid. Lepas pada tu dia nak bahagi sama rata ke, dia nak bagi suka sama suka ke, bahkan kalau dia tak nak sekalipun, contohlah dia banyak harta jutawan, banyak dah duit dia, tak apalah aku tak nak, tak boleh terus macam tu, kena tahu dahulu berapa bahagian dia. Sebab ianya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ulama meletakkan yang dikatakan fardu itu apa dia, menentukan, bukan membahagikan. Sebab tu ada berlakunya pembahagian sama rata, ya berlaku. Ada berlakunya suka sama suka, adik yang bongsu dapat lebih, abang kakak dapat sikit, ya berlaku. Boleh tak boleh? Boleh dengan syarat kena tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut kadar faraid. Itu yang dikatakan fardu. Fardu apa? Fardu ain kepada setiap mukallaf untuk apa? Tahu berapa bahagian masing-masing. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci oleh baginda Nabi SAW. Bahkan Allah Ta'ala yang memberikan pembahagian tersebut di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ke-12 dan 176 seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini. Allah Ta'ala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, untuk ibu, untuk anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini sangat penting. Firman Allah Subhanahu Wa Taala setelah menerangkan pembahagian tersebut, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, yang ke-12, menceritakan tentang suami dapat berapa, ibu dapat berapa, anak-anak dapat berapa. Ayat yang ke-13, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Yang bermaksud segala hukum yang tersebut merujuk kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hukum faraid, dalam kiraan faraid. Bahagian suami berapa, bahagian isteri berapa, 1/2 ketika mana, 1/4 ketika mana, 1/8 ketika mana, ibu berapa, ayah berapa. Tilka hududullah, kata Allah. Itu adalah hukum yang tersebut adalah batas-batas, yakni syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Kepentingan yang kedua, ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Sebab apa dikatakan penting? Sebab daripada sebuah hadis an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu thalathatun wa ma siwa zalika fadlun ayatun muhkamah wa sunnatun madiyatun wa faridatun adilatun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Daripada Abdullah bin Umar bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu thalathatun, ilmu itu ada 3. Wa ma siwa zalika fadlu ayatun muhkamah, dan selain daripada itu hanyalah lebihan sahaja, iaitu ayat-ayat berkenaan dengan hukum. Fadlu ayatun muhkamah, iaitu ayat-ayat berkaitan tentang hukum yang pertama. Wa sunnatun madiyatun, sunnah yang betul. Wa faridatun adilatun, dan ilmu faraid yang adil. Kepentingan yang ketiga, kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Kepentingan faraid ini, kepentingan ilmu faraid merupakan salah satu kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Di antara kehebatan ilmu faraid adalah ia membawa kepada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengannya. Ini kerana tahap penguasaan seseorang terhadap ilmu faraid bergantung kepada penguasaannya terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Antaranya, yang pertama berkaitan dengan ilmu ibadah, iaitu seperti contoh tentang nazar, tentang haji, sebab berkait dengan badal haji, berkait dengan nazar, berkait dengan zakat. Secara tak langsung, orang yang mengetahui bab faraid ini, dia kena tahu tentang nazar, kena tahu tentang badal haji, kena tahu tentang zakat,
puasa dan sebagainya. Sebab apa? Melibatkan dengan harta si mati selepas berlakunya kematian. Itu merupakan hutang si mati yang perlu dilaksanakan, dilangsaikan terlebih dahulu sebelum faraid. Jadi kena tahu dahulu berapa kiraan nazar, berapa kiraan fidyah, berapa kiraan badal haji dan sebagainya. Yang kedua, ilmu muamalat. Terkait dengan ilmu muamalat seperti apa? Berkaitan tentang riba, hutang dan sebagainya. Ini juga merupakan perkara yang perlu dilaksanakan sebelum pembahagian harta pusaka. Seperti contoh hutang. Hutang si mati dengan Allah, hutang si mati dengan manusia. Yang ketiga, ilmu munakahat, pernikahan, iaitu seperti nikah dan talak. Kena tahu sebab adanya sebab kenapa seseorang mewarisi harta pusaka. Salah satu jalannya atau sebabnya adalah dengan cara perkahwinan. Suami mewarisi harta isteri, isteri mewarisi harta suami. Dan tahu juga bagaimana yang dikatakan isteri yang layak untuk mewarisi harta suami. Adakah isteri yang dah diceraikan, ditalakkan masih layak atau tidak? Ada perbahasannya. Secara umumnya, bagi wanita yang masih lagi boleh dirujuk, maka dia ada hak selagi mana belum habis tempoh iddahnya. Kerana dia masih lagi ada pertalian dengan suaminya, belum terputus. Melainkan kalau sudah habis tempoh iddah ataupun talak yang tidak raj'i, bukan boleh untuk dirujuk. Seperti contoh talak 3, seperti contoh talak 1, talak bain, tetapi habis tempoh iddah, maka tak boleh rujuk lagi, kena nikah baru. Maka itu terputuslah hak suami atau isteri dalam hal mewarisi harta pusaka. Yang keempat, ilmu berkaitan tentang jinayat seperti pembunuhan. Ada satu bab dalam bab faraid ini, dalam ilmu faraid ada satu bab perkara-perkara yang boleh menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka. Salah satunya adalah dengan sebab membunuh. Anak bunuh ayah, maka anak tidak akan dapat mewarisi harta ayah tadi. Begitu juga sebaliknya, ayah bunuh anak. Dan dalam bab bunuh ini jelas kata Nabi SAW dalam mafhumnya, tidak boleh mewarisi harta bagi orang yang membunuh. Laisa qatil lil waris, tidak boleh orang yang membunuh itu mewarisi harta pusaka. Dan ulama berbahas lagi, hatta sekalipun dalam keadaan bunuh yang tidak sengaja. Seperti contoh, ayah datang ke rumah kita, tak maklum dengan kita. Kita pula tengah renovate rumah, contoh depan pintu tu kita adalah gali lubang sikit. Lubang mungkin nak buat apa ke, nak renovate. Ayah datang tak bagi tahu. Datang termasuk dalam lubang, meninggal dunia. Na'udzubillah. Maka ianya juga termasuk dalam perkara-perkara yang terhalang seseorang untuk mewarisi harta pusaka. Walau bagaimanapun keputusannya perlu dirujuk dengan mahkamah syariah. Sebab mahkamah syariah nanti yang akan menentukan, yang akan mengeluarkan sijil faraid dan sebagainya. Mereka akan nilai terlebih dahulu. Cuma secara umumnya ulama membahaskan keadaan begitu pun boleh menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka. Yang kelima, ilmu hisab. Ini ilmu paling penting lah. Kalau nak tahu dalam bab faraid, mat gagal memang tak boleh kuasai, matematik gagal memang tak boleh nak kuasai, sebab ianya berkaitan dengan perkiraan. Nak kena cari gandaan sepunya terkecilnya, kemudian nak cari dia punya pembawah bagi sama untuk semua waris, berapa pecahan-pecahannya, kalikan berapa, tolak, tambah dan sebagainya. Ianya melibatkan dengan ilmu hisab ataupun matematik. Kemudian ilmu nasab, iaitu keturunan, seperti saudara seibu sebapa dan sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Kita bila kata sepupu, anak kepada makcik kita pun kita panggil sepupu. Anak daripada pakcik kita pun kita panggil sepupu. Anak daripada pakcik sebelah mak pun kita panggil sepupu. Anak daripada pakcik sebelah ayah pun kita panggil sepupu. Tetapi dalam faraid, tak semua sepupu termasuk dalam senarai ahli waris. Hanya sepupu anak daripada pakcik sebelah ayah kita sahaja.
pak cik sebelah ayah kita ataupun sepupulah kita panggil. Tapi kalau pak cik sebelah mak kita tak termasuk anaknya, sepupu juga. Ini berkaitan tentang ilmu nasab, ilmu berkaitan tentang keturunan, jalur keluarga kita. Secara tak langsung kita akan tahu yang mana berhak, yang mana tidak berhak. Kemudian ilmu kedoktoran seperti penentuan masa kematian, kehamilan dan sebagainya. Semuanya ini berkaitan tentang ilmu kedoktoran. Kemudian ilmu perundangan negara. Yang ini kalau kita di Malaysia, nak tak nak kita akan terlibat dan juga tahu tak banyak sedikit berkaitan tentang akta pusaka kecil, berkaitan tentang amanah raya, berkaitan tentang mahkamah tinggi. Semuanya itu ada urusan-urusan yang mana waris akan berurusan nanti. Untuk apa? Untuk membuat bicara kuasa, untuk menentukan siapa yang berhak di kalangan ahli waris yang akan dapat harta pusaka dan sebagainya, dan lain-lain bidang ilmu yang berkaitan. Yang keempat, kepentingan ilmu faraid merupakan sumber pemilikan harta secara adil. Bila kata adil, bukan sama rata. Bila kata adil, takrif bagi adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata. Selalu saya bagi contoh, kalau kita ada anak sekolah menengah, anak sekolah rendah. Anak sekolah menengah kita bagi belanja RM10 sehari. Anak sekolah rendah kita bagi belanja RM5 satu hari. Contoh, adil ke tidak? Adil ke tidak? Adil. Sebab apa? Yang menengah nak isi minyak motor, atau nak kena bayar tiket bas. Kantin dekat sekolah menengah mahal sikit. Satu pinggan nasi lemak RM2, RM3. Kalau di sekolah rendah mungkin RM1, mungkin RM1.50. Jadi kita bagi itu berdasarkan sepatutnya, sekadarnya. Itu makna adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita yakin tak setiap apa yang ditentukan oleh Allah adil? Ya. Walaupun hati kita kadang-kadang macam tak adil. Tak. Setiap ketentuan daripada Allah itu, terutama khusus dalam bab faraid ini, adalah ketentuan paling adil. Sebab berkait dengan sejarah sebelum bagaimana. Kalaulah di kalangan muslimat kata ta'aci, dalam faraid ini kami perempuan dapat sikit biasanya. Lizzakari mithlu hazil unsayain. Bagi lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ta'aci kata mereka. Tapi kalau lihat pada sejarah sebelum daripada turunnya ayat berkaitan tentang pusaka, tentang faraid, wanita memang tak dapat 1 sen pun harta daripada peninggalan ayahnya ataupun suaminya. Tapi hikmah di sebalik itu apa dia? Kerana wanita tidak terbeban dengan tanggungjawab menafkahi keluarga berbanding dengan lelaki. Lelaki bila berkahwin sahaja, dekat pundak bahu dia ni amanah macam-macam. Nafkah kepada isterinya, kang dah ada anak, nafkah kepada anak, nafkah makannya lagi, pakaiannya lagi, tempat tinggalnya lagi. Ini hikmah, bukan sebab, tetapi hikmah. Hikmah kenapa Allah tentukan bahagian lelaki tadi, lizzakari mislu hazil unsayain. 1 bahagian perempuan menyamai dengan 2 bahagian lelaki. Selain daripada bekerja dan berniaga, pewarisan juga merupakan salah satu sumber pemilikan harta yang sah dan adil. Dalam pembahagian harta pusaka, tidak sesiapa pun yang terlebih adil dalam menentukan kadar bahagian harta pusaka kepada ahli waris melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 115. Allah mengatakan bahawasanya telah sempurna
Apa dia yang sempurna? Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya, termasuk dalam perkara faraid, termasuk dalam dalil ayat-ayat Al-Quran berkaitan tentang pembahagian faraid. Yang kelima, manusia makhluk yang lemah. Ini kita nak bagi gambaran. Kenapa kepentingan faraid ini? Supaya nak menampakkan manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kita sebagai hambanya yang lemah, tidak mampu dan tidak layak untuk menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak terhadap harta pusaka. Kalaulah kita yang memilih, tak akan ada yang setuju. Alung cadang macam ni, kamu dapat banyak ni ngah, adik banyak ni, Alung banyak ni. Angah pula tak setuju. Macam cerita Piramli pula. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Yang ni berbukit, yang ni merendah. Tak setuju, kata. Ini tidak adil. Tetapi bila Allah yang menentukan, kita yakin bahawasanya ini adalah ketentuan yang paling adil dan menunjukkan bahawasanya kita sebagai hamba makhluk yang lemah dalam membuat keputusan. Kita juga tidak berupaya untuk menentukan berapa bahagian bagi mereka yang berhak. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu, yakni berkaitan tentang pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing. Seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Nak katanya Allah bagi tahu dekat kita ni, kita pun tak tahu di antara anak kita, di antara ayah kita, ibu kita, siapa yang lebih rapat, siapa yang lebih memberi manfaat kepada kita. Kita sendiri tak boleh nak tentukan sama ada ayah, sama ada ibu, sama ada anak, siapa yang lebih berhak. Nak kata kita ni lemah, Allah yang tentukan langsung. Yang keenam, mencegah daripada persengketaan. Terdapat banyak masalah pembahagian pusaka yang berpunca daripada perselisihan di antara ahli waris. Punca utama perselisihan ini berlaku adalah disebabkan oleh mereka tidak mengetahui dan memahami ilmu faraid. Kalau semua faham, semua tahu, saya yakin semua akan setuju. Kalau semua yakin bahawasanya ketentuan ini adil daripada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin takkan ada yang tak setuju. Semua akan setuju. Tetapi apa yang berlaku, sebab apa? Sebab tak faham, bergaduh. Dah tentukan faraid pun bergaduh juga. Sebab tu adanya konsep taharruj, keluar daripada kaedah faraid, pilih sama ada nak sama rata ataupun suka sama suka. Yang penting berdamai antara adik-beradik. Boleh dengan syarat taharruj, keluar daripada kaedah faraid. Ada syarat-syaratnya. Antara salah satunya yang paling utama adalah kena tahu dahulu bahagian masing-masing berapa kalau ikut kadar faraid. Ini fardu ain. Ini wajib. Tak boleh tak tahu terus bahagi. Kena tahu. Bila kita tahu, baru kita tahu berapa hak kita. Bila kita tahu berapa hak kita, berapa bahagian kita yang sepatutnya dapat, baru kita ada rasa redha, ikhlas nak memberi hak kita kepada orang lain, kepada adik yang lain, adik-beradik yang lain. Sebab dah tahu bahagian kita berapa. Kalau tak tahu terus bahagi, takkan jadi. Akan berlaku penyesalan, akan datang 5 tahun, 10 tahun lepas tu baru dia tahu bahagian faraid dia banyak. Tapi dulu terus bahagi suka sama suka, timbul perasaan penyesalan. Kalau dia tahu daripada awal, dia nak setuju atau tidak, itu hak dia terpulang. Kalau misal kata ada 6 waris adik-beradik, 6 orang, 2 orang tak setuju nak bahagi sama rata. Selepas ditentukan faraid masing-masing, dah tentukan yang pertama dapat banyak ni, yang kedua banyak ni, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, yang kedua tak setuju nak bagi sama rata.
Yang 4 haram, kata yang 2 ni tamak. Berdosa, kata yang 2 ni tamak. Tamak ni maknanya apa? Ambil hak orang lain masuk dalam kocek dia. Yang 2 ni ambil hak orang lain tak? Tak. Dia ambil hak dia yang Allah dah tentukan. Kalau misal kata yang 2 ni setuju nak bagi sama rata, selepas diberitahu berapa bahagian sepatutnya dia dapat mengikut faraid, itu hak dia dah. Tuan-tuan, puan-puan, semua harta yang ada di dunia ini bukan harta saja. Setiap sesuatu makhluk adalah milik Allah. Bahkan badan kita juga milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang kita rasa, tangan kita, mulut kita, mata kita, kita rasa milik kita dah. Tak, milik Allah Subhanahu wa taala. Hilang nyawa dalam badan kita, kita akan dikembalikan kepada Allah dengan cara apa? Tanam. Pergi balik ke tempat asal kita dekat tanah. Apatah lagi harta-harta kita. Semuanya itu pinjaman dari Allah dan asalnya milik Allah. Allah berikan pinjam dekat dunia. Pinjam, bukan bagi terus. Kalau bagi terus, Allah tak tanya lagi dah ke akhirat nanti. Tapi disebabkan pinjam, akhirat nanti Allah tanya balik. Tak berganjak kaki kita di hadapan Allah di padang mahsyar nanti, salah satu soalan yang akan ditanya tentang rezeki kita, harta kita. Dari mana kita dapat, cara halal atau haram. Bila kata cara haram, kita maksud kita, rasuah je, makan harta batil. Rasuah, mencuri, merompak, yang ni nampak zahir. Makan dengan cara makan harta batil, dengan cara batil. Tidak mengikut faraid juga termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Hati-hati tuan-tuan. Guru saya pernah bertanya dengan gurunya, Ustaz Hairul Nizam bin Mat Hussein, senior saya waktu di Azhar Mesir, juga merupakan guru saya, pernah mengajar saya dalam bab usul fiqh. Dia tanya dengan gurunya, Al-Ustaz Syekh Said Saltut, merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa Darul Ifta. Darul Ifta ni kalau kita di Selangor, Jabatan Mufti. Tetapi Darul Ifta ini bukan satu negeri, satu Mesir. Satu Mesir, Darul Ifta yang mengeluarkan fatwa-fatwa. Satu Mesir. Dan guru dia ini merupakan ahli jawatan kuasa Darul Ifta. Ditanya kepada gurunya, bagaimana keadaan orang yang dapat harta warisan tidak mengikut faraid, ataupun suka sama suka tanpa tahu dahulu berapa bahagian mengikut faraid. Kalau taharus tadi, diharuskan dengan syarat-syaratnya, ahli waris akil baligh, kemudian tahu dahulu berapa bahagian faraid masing-masing, kemudian rela hati, ikhlas nak bagi. Kalau tak nak, dia boleh ambil hak dia mengikut kiraan faraid. Yang lain tak boleh kata dia tamak. 3 syarat. Yang pertama, semua ahli waris yang nak bahagi suka sama suka atau sama rata, kena akil, bukan gila. Kena orang yang berakal dan juga baligh, bukan kanak-kanak. Dah baligh. Ini dalam hukum fiqh. Baligh ni lelaki keluar mani, perempuan keluar haid. Tetapi kita dalam undang-undang Malaysia kena terikat dengan umur 18 tahun, baru cukup, baru boleh menentukan. Yang kedua, kena tahu bahagian masing-masing, mengikut faraid dahulu. Abang dapat berapa, kakak dapat berapa, adik dapat berapa, mak, suami atau pasangan dapat berapa, tahu dahulu. Tak semestinya kena bahagi terus, esok pergi dekat pejabat tanah, terus kita tukar nama dekat geran. Tak. Tahu dahulu, itu yang fardu. Tahu, supaya apa? Kita tahu berapa hak kita. Kalau kita nak lepaskan, nak bagi kepada orang lain, kita tahu berapa yang kita nak bagi dekat orang lain. Yang ketiga, kena ikhlas. Jadi bila ditanya kepada Syekh Said Saltut, bagaimana keadaan orang ini yang mungkin tak bahagi ikut faraid dan tak taharus, apa kata Syekh? Dia wajib memulangkan harta yang diambil sekiranya lebih daripada hak yang sepatutnya mengikut kiraan faraid. Hati-hati tuan-tuan dalam bab faraid. Memakan harta yang batil, yang kita nampak secara jelas, bukan hanya merompak, rasuah,
berjudi dan sebagainya, termasuk juga dalam hal faraid, sebab kita mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak betul. Kalau kawan tu dah tahu berapa bahagian dia nak bagi kepada kita, ya, selesai masalah, tak ada masalah. Sebab asal harta kita Allah punya, Allah bagi pinjam dekat kita, kita mati, kepada siapa harta tu kembali? Kepada Allah balik. Dan Allah tentukan suami dapat berapa, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, anak-anak dapat berapa. Allah yang tentukan, bagi balik, bagi pinjam balik dekat waris-waris yang telah ditetapkan. Bukan terus ambil, oh aku anak, aku berhak berapa, semua aku punya. Tak. Bukan dia punya, Allah yang beri pinjam balik mengikut kiraan faraid. Akibatnya mereka akan menentukan pembahagian harta pusaka di kalangan mereka mengikut akal dan nafsu mereka. Contohnya, abang sulung akan mendakwa bahagiannya mesti lebih dengan alasan dia adalah anak sulung. Begitu juga anak bongsu. Contoh, saya ni bang, saya yang banyak jaga mak masa mak sakit. Saya yang jaga ayah masa ayah lumpuh. 10 tahun ayah lumpuh, saya yang keluar belanja, beli pampers, rawat dan sebagainya, beli susu. Saya sepatutnya dapat lebih. Biasa berlaku. Sebab masing-masing mengatakan aku berhak mendapat lebih banyak. Yang tu kata dia, aku yang sulung, aku yang banyak tolong ayah, aku yang patut dapat banyak. Jadi berlaku pergaduhan, berlaku persengketaan. Bahkan ada yang sampai membunuh, na'udzubillah. Ada yang sampai membunuh dalam bab harta ni. Hati-hati, jaga-jaga. Kena faham. Bila kita faham, insya-Allah kita terima apa juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala anak perempuan pula menyatakan dia mesti dapat lebih kerana dialah yang menjaga arwah emak semasa emak sakit sehingga emak meninggal dunia. Keadaan seperti ini boleh menyebabkan perselisihan di kalangan ahli waris apabila ada sebahagian ahli waris yang tidak setuju dengan cara pembahagian tersebut. Kita masuk dalam bab sumber hukum faraid. Terdapat 3 sumber utama dalam menetapkan hukum faraid. Yang pertama dari Al-Quran. Ayat-ayat yang menerangkan tentang harta pusaka di dalam Al-Quran terdapat 2 kategori. Yang pertama, ayat yang menerangkan secara umum, dan yang kedua, ayat yang menjelaskan secara terperinci. Kita masuk dalam kategori yang pertama dahulu, secara umum. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang hak pewarisan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Ini ayat Al-Quran secara umum menentukan tentang harta pusaka. Apa makna ayat tadi? Bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab turun ayat ini adalah kerana kisah kematian seseorang daripada kaum Ansar yang bernama Auf bin Thabit. Dia meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Maka datang 2 orang sepupu Aus bernama Khalid dan Arfajah mengambil kesemua harta pusaka Aus. Sedangkan Aus tadi ada isterinya, ada anak-anaknya, anak-anak perempuan ada, anak-anak lelaki ada. Kemudian isteri Aus pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tak tahu sebab belum turun wahyu daripada Allah tentang pembahagian harta pusaka pada ketika itu. Apa yang perlu saya kata Nabi? Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas.
Bila Nabi berkata begitu, maka turun wahyu menentukan bahawasanya anak lelaki berapa, anak perempuan berapa. Ini kisah sebab nuzul ayat tadi. Kategori kedua, manakala dalam kategori ini Allah Ta'ala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak beserta bahagian bagi setiap orang daripada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abuwahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Tuan-tuan boleh semak, buka Quran, lihat terjemahan surah An-Nisa ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Allah Ta'ala mensyariatkan, mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan. Dalam erti kata lain, nisbah lelaki dua, perempuan satu bahagian. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada dua, kalau anaknya itu semua perempuan, ada dua orang atau tiga, ada 10, 20, semua perempuan, tak ada anak lelaki, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Kongsilah semuanya 2/3. Kalau ada 3 juta, dapat 2 juta dekat anak-anak perempuan tadi, bahagi sama rata. Kalau ada anak lelaki, anak perempuan seorang, anak lelaki seorang, ada 3 juta. Bagaimana yang dikatakan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian? Lelaki 2 juta, perempuan 1 juta. Kalau ada seorang lelaki, seorang perempuan, ada 6 juta. Bermakna yang lelaki 4 juta, yang perempuan 2 juta. Separuh daripada bahagian lelaki. Maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia, yakni anak perempuan tadi, seorang sahaja, maka dia memperolehi setengah, 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika dia, yakni si mati tadi, meninggal dunia itu mempunyai anak. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Andai yang mati ini tidak ada anak. Kalau ada anak, lain kira dia. Kalau ada anak perempuan saja pun lain kiranya. Ayat ini menjelaskan ayah, ibu dapat 1/6 jika si mati tadi tak ada anak. Sambung. Jika dia, yakni yang meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Manakala ayah akan mendapat asabah. Kalau si mati tak ada anak. Kalau si mati ada anak, maka ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Kalau anak perempuan sahaja, ibu dapat 1/6, ayah dapat 1/6 tambah dengan asabah. Sebab si mati tadi tak ada anak lelaki. Sebab tu orang dulu takut kalau tak ada anak lelaki. Harta banyak, anak lelaki tak ada, risau. Sebab akan pergi hartanya kepada adik-beradik dan sebagainya. Tapi itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Nak bagi hibah boleh, harus masa hidup. Tahu dah, kalau kita tahulah waktu kita mati senang. Tapi kita tak tahu bila ajal kita sampai. Kan bagi hibah masa hidup, tiba-tiba anak pula halau kita daripada rumah. Kita dah tukar nama rumah, dah tukar nama tanah. Lepas tu tanah tu pula dijual ke orang lain. Kita pula kena halau. Bagi hibah masa hidup. Nak wasiat tak boleh. Sebab anak-anak ini ahli waris. Tak boleh wasiat kepada ahli waris.
Jadi hibah bersyarat yang sekarang ni banyak sekarang ni orang buat hibah bersyarat. Mana-mana firma atau syarikat dia boleh, bahkan MAIS pun boleh, dah ada MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, ada mengeluarkan macam sijil hibah bersyarat. Kita bagi tahu harta kita banyak ni, saya nak bagi harta ni kepada anak yang sulung banyak ni, yang kedua banyak ni. Nanti mereka akan kirakan dan keluarkan satu sijil, yang mana sijil tadi laku. Seandainya kita mati, harta tadi akan dibagikan mengikut apa yang kita kehendaki, mengikut akad semasa hibah itu dibuat. Jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara, lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya mendapat 1/6 pembahagian tersebut setelah wasiat yang dibuatnya atau hutangnya. Ini penting. Bila nak bagi faraid, kena selesai dahulu wasiat dan juga hutang si mati. Bila berlaku saja kematian, ambil harta si mati, apa yang perlu dibuat, selesaikan dahulu tanggungjawab kita sebagai Muslim fardu kifayah menguruskan jenazah. Azan. Okey. Daripada lewat azan Isya, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Allahu Akbar. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Sambung sedikit dalam 5 minit ke 10 minit insya-Allah. Pembahagian tersebut setelah wasiat yang dibuatnya atau hutangnya. Jadi bila berlaku saja kematian, waris kena tahu apa perkara yang perlu dibuat dengan harta si mati. Yang pertama, ambil dahulu untuk kegunaan pengurusan jenazah si mati. Urusan mandinya, urusan kapannya, solatnya, kebuminya, ambil dahulu. Walaupun ada waris yang lain tak bersetuju, tak apa, ambil, sebab itu kewajipan waris. Kewajipan waris itu perkara yang paling penting yang perlu didahulukan sebelum pembahagian faraid. Yang kedua, selepas dilangsaikan hutang-hutang si mati. Hutang dengan Allah Ta'ala, hutang dengan manusia, langsaikan sebelum faraid. Yang ketiga, selepas dilunaskan wasiat. Jika si mati tadi ada membuat wasiat, barulah dibahagikan mengikut faraid. Tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat ini diturunkan adalah kerana kisah Sa'ad bin Rabi' Ar-Rabi' yang akan dinyatakan dalam sumber hukum kedua nanti, iaitu hadis yang ke-8. Akan datang kita akan masuk dalam hadis sumber yang kedua, iaitu hadis Nabi. Tapi kita akan ambil dahulu apa hadis ceritanya yang boleh turunnya ayat berkaitan tentang pembahagian faraid tadi. An Jabir qala ja'at imra'atu Sa'di bin Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'di bin Rabi' qutila abuhuma ma'aka fi yaumi Uhudin syahidan wa inna ammuhuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wala tunkihani illa walahuma malun faqala yaqdillahu fi dhalik fanazalat ayatul mirath faarsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala u'tibnatai Sa'din thuluthaini wa ummuhuma as-sumun wa ma baqiya fahuwa laka. Daripada Sayyidina Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Rabi' telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, ya Rasulullah, dua orang anak perempuan ini adalah anak Sa'ad bin Rabi', seorang wanita
seorang wanita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini wafat, syahid ketika perang Uhud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isterinya datang bertemu dengan Nabi dan mengadu, bapa mereka telah mati syahid ketika bersamamu semasa peperangan Uhud. Kemudian bapa saudara kedua anak ini, yakni adik-beradik daripada arwah suaminya Sa'ad tadi, adik-beradiknya yang lelaki, telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka, yakni untuk anak-anak arwah tadilah, anak kepada Sa'ad bin Rabi' tadi. Sedangkan mereka tidak dapat berkahwin melainkan mereka memerlukan harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan menentukan hukum pada perkara itu. Maka turunlah ayat tentang perwarisan, iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-11 yang kita bacakan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudara mereka, berikan kepada kedua anak Sa'ad sebanyak 2/3, ibu mereka 1/8 dan bakinya 5/24 milik kamu. Kisah ini merupakan sebab turunnya ayat yang ke-11 surah An-Nisa yang kita bacakan panjang tadi. Bagi suami berapa, bagi isteri berapa, bagi ayah berapa, ibu berapa, anak-anak berapa. Ini sebab turun ayat tadi. Sebab seorang wanita bertemu dengan Nabi mengadu, ya Rasulullah, aku ada 2 orang anak perempuan. Bapanya Sa'ad bin Rabi' wafat syahid denganmu ketika dalam peperangan Uhud. Tetapi pakcik anak ini, iaitu adik-beradik Sa'ad tadi, mengambil semua harta Sa'ad. Tidak ditinggalkan sedikit pun untuk isteri dan juga anak-anak. Maka turun ayat ini. Allah tentukan langsung berapa suami dapat, berapa isteri dapat, berapa anak-anak dapat. Bukan daripada Nabi sendiri. Bahkan Nabi kata apa? Allah akan menentukan hukum pada perkara itu. Maka turun ayat. Turun daripada Allah langsung menentukan. Dalam bab ini tuan-tuan dan juga puan-puan, hati-hati, hati-hati sangat-sangat. Jangan sampai kita termakan harta orang secara batil. Apatah lagi memakan harta anak yatim. Abang kita, adik kita ada anaknya dah jadi anak yatim, kita makan, na'udzubillah. Jangan sampai memakan harta dengan cara yang batil. Apa kata Nabi SAW, atau kama qala, daging yang tumbuh dalam tubuh kita daripada sumber yang haram, maka nerakalah tempat utamanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah dengan nilai kecil pun akan masuk neraka? Ya, kata Nabi, walaupun hanya 1 kayu sugi. Tuan-tuan, agak-agak berapa nilai 1 kayu sugi? Kalau kita beli kat kedai lah, RM1 dapat tak? Dapat. Hanya kerana RM1 masuk neraka. Hati-hati dalam bab memakan harta secara batil. Termasuk juga dalam pengkhianatan dalam faraid. Juga termasuk dalam perkara-perkara memakan harta secara batil. Akan datang kita akan sambung. Muka surat 32 insya-Allah, masih lagi dalam bab ayat Al-Quran, sumber-sumber hukum faraid daripada Al-Quran. Muka surat 32 kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai kita kasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan tak? Tanya. Tapi kalau masa kita hidup, kita bahagi harta kepada anak, tapi tak ikut faraid, sah tak bahagian itu? Okey. Itu dinamakan hibah. Perpindahan harta ini kalau melibatkan dengan faraid ini 3 cara. Yang pertama hibah, yang kedua wasiat, yang ketiga faraid lah. Hibah ni maknanya pemberian kita semasa kita hidup. Kita bagi siap-siap. Kakak yang sulung, anak yang kedua lelaki, semua sama rata.
kita ada 2 lelaki 2 perempuan, contoh kita ada 4 ekar tanah, bagi seorang 1 ekar masa hidup, ini dinamakan hibah sah dan tidak berdosa. Lihat pada niat kita. Kalau misal kata niat kita, contoh kita ada anak perempuan 2 orang, kita ada adik lelaki, dan kita tahu kalau kita meninggal dunia, adik lelaki tadi akan dapat asabah sebab kita tak ada anak lelaki. Tujuan kita bagi hibah semasa hidup untuk menghalang adik tadi dapat faraid haram. Tapi sah tak hibah? Sah. Dari sudut hukum sah atau tidak hibah? Sah. Tetapi dosa kita kerana kita menafikan hak adik tadi mengikut faraid. Dia 2 perkara yang berbeza. Sah tak hibah? Sah. Kita nak bagi semua pada sesiapa sahaja, tak ada masalah. Contoh saya ada 1 juta, saya nak bagi 1 juta ni pada orang lain, bukan waris pun, orang lain yang saya tak kenal, sah juga. Itu hak saya semasa saya hidup, boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau niat saya bagi itu untuk menghalang anak-anak dapat, bergantung pada niat kita. Kita bagi untuk apa? Kalau untuk menambahkan kita punya pahala jariah kita, kita ada 5 juta contoh, 3 juta nak sedekah dekat Baitul Mal ataupun dekat zakat untuk wakafkan. Niat apa? Niat untuk takarub, bekalan akhirat nanti. Boleh, tak ada masalah. Nak bagi semua pun boleh. Sah dan tak berdosa. Tapi kalau niat dia buat untuk apa? Supaya anak-anak tak dapat. Anak-anak aku ni derhaka semua. Kalau aku mati dapat kat orang, lebih baik aku bagi wakafkan semuanya, berdosa. Sebab ini juga adalah ketentuan. Tetapi sah tak? Sah. 2 perkara yang berbeza. Jelas ya? Okey. Ada lagi? Okey, kalau tak ada, cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la yashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.